Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Menuju ke penghujung bulan Rajab pada hari ini, sama-samalah kita mengingati satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan yang berkaitan dengan amal-amal yang kita lakukan. Dan renungan pada pagi ini adalah sebuah hadis, kisah seorang ibu yang datang menemui Nabi SAW lantaran kesedihannya kerana kehilangan anak dalam perang Badar. Jadi pada hari itu seorang ibu kepada sahabi Jalil, sahabat yang besar yang agung, namanya Harithah bin Suraqah, datang menemui Nabi SAW. Anaknya yang bernama Harithah itu telah pun terbunuh dalam perang Badar. Lalu dia datang mengajukan satu soalan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sebagai seorang ibu, beritahulah kepadaku bagaimanakah keadaannya si Harithah pada hari ini. Harithah adalah nama lelaki. Begitu juga Muawiyah, begitu juga Mughirah, begitu juga Talha, begitu juga Maisarah. Ini adalah nama bagi lelaki sebenarnya. Jadi wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku apakah keadaannya si Harithah ini. Adakah dia berada dalam syurga sehingga aku bergembira, aku bersabar akan berjumpa dengannya kelak, ataupun berada dalam neraka, lalu bertambahlah kesedihanku pada hari ini. Nabi SAW yang dikurniakan Allah SWT ilmu ghaib, perkara-perkara dalam perkara tentu, ada wahyu penjelasannya. Maka baginda SAW menjawab, Ya Ummah Harithah, innaha jinanun fil jannah wa inna banaki ashabal firdaus al-a'la. Wahai ibu, sungguhnya taman-taman syurga sangat banyak dan anakmu telah mendapat al-firdaus al-a'la, firdaus yang paling tinggi. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dalam bab Kitabul Jihad. Jadi pada pagi ini, sebagai satu motivasi untuk setiap kita menceritakan tempat kembali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh itu. Dunia hanyalah tempat persinggahan yang sementara. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan Firdaus ini berasal daripada bahasa Rom yang diadaptasikan ke dalam bahasa Arab. Dalam Quran terdapat perkataan-perkataan yang berasal daripada bahasa-bahasa lain, kerana bahasa ini semua Allah jadikan. Tinggal lagi perkataan-perkataan daripada bahasa Ajam ini telah diguna pakai pada zaman Al-Quran diturunkan. Maka sesuailah dengan mana-mana bahasa sekalipun ada berlaku peminjaman kepada bahasa-bahasa lain. Kata Al-Imam Abu Ishaq Az-Zajjaj yang wafat pada tahun 311 Hijrah, beliau merupakan pakar bahasa, bahawa Firdaus merupakan satu sebutan untuk taman yang tertinggi dan menghimpunkan segala keindahan yang terdapat dalam taman-taman yang lain. Penjelasan oleh Al-Imam Az-Zajjaj ini selari dengan hadis Nabi di atas. Jika diibaratkan syurga itu macam sebuah negeri yang luas dengan taman-taman yang sangat banyak, setiap taman itu berbeza-beza dari sudut keindahan, ketinggian, cuacanya. Maka di antara taman-taman itu, Taman Firdaus adalah puncak tertinggi yang terletak di tengah-tengah syurga dan merupakan tempat yang paling indah berbanding taman-taman yang lain. Sebab itu dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Nabi telah bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus
fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjar anharul jannah. Sungguhnya dalam syurga terdapat 100 darjat yang Allah peruntukkan untuk orang berjihad di jalan Allah. Antara dua darjat itu jaraknya seperti langit dengan bumi. Maka jika kamu minta kepada Allah dalam doa kamu, maka mintalah mendapat syurga Firdaus yang paling tinggi. Kerana Firdaus itu berada di tengah-tengah syurga, ia tempat paling tinggi, di atasnya merupakan arasy Ar-Rahman, arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Daripadanya mengalirlah sungai-sungai syurga. Dalam hadis lain menggambarkan bahawa penghuni syurga ni akan mendapat lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan amal salih di dunia, maka dia akan mendapat syurga dan tambahan kepada syurga itu, wa ziyadah. Tafsirnya ziyadah itu berarti melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berada dalam syurga Firdaus ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedekatan seseorang dengan Allah SWT adalah bergantung kepada kesungguhannya dalam melakukan amal-amal saleh. Contohnya sembahyang Jumaat itu dikerjakan datang pada awal waktu, bukan datang ketika imam betul-betul dan naik atas mimbar baru dah sampai. Dah sampai lambat, parking pula kereta tak menentu, dah blok orang-orang lain. Kalau ambulans lalu pada waktu itu bawa orang sakit boleh meninggal dunia, tersekat dekat depan masjid kerana amatlah tidak bertanggungjawabnya seseorang itu kadang-kadang sengaja parking kereta begitu dengan harapan nanti lepas sembahyang aku keluar terus lah. Ini salah tuan-tuan. Ini aspek tamadun pun kita kena highlightkan juga. Orang-orang kafir sana membuat kajian tentang negara-negara yang paling best untuk tinggal padanya, the best 40 country to stay in the world. Kajian dibuat. Kita kat negara kita ada kajian tentang negeri paling ceria. Adalah aspek-aspek yang dia mikir bagus satu buat kajian. Tapi negara barat mereka melihat aspek yang lebih luas. Apakah sebab satu tempat itu orang suka migrate ke situ? Antaranya kerana menghormati parking orang, tidak parking di tempat-tempat OKU sebagai contohnya. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tempat yang bukan tempat kita jangan parking. Parking tempat imam, parking tempat penceramah, dan mengelabah penceramah mencari mana tempat nak parking pula. Contohnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, jadi kembali kita kepada apa yang dinyatakan kat sini, iaitu syurga Firdaus yang Allah peruntukkan untuk orang yang beriman dan tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan pada hari ini, antara seseorang mendapat kekerabatan hubungan yang begitu rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia datang sembahyang Jumaat awal, parking elok-elok, datang sembahyang kalau boleh tunggu di antara maghrib dan isyak, kerana subuh ke zuhur memang kita tak mampulah nak tunggu, ada macam-macam tanggungjawab, bagi cuti baik, hari kerja baik, ada kerja nak lakukan. Kalau boleh kita duduk antara maghrib dengan isyak, stay dalam masjid, tunggu kuliah ke, berzikir ke, sembahyang sunat ke. Kalau tak ada kuliah antara maghrib isyak itu, kita latih diri kita untuk sembahyang sunat awabin. Dikatakan oleh para ulama, antaranya sembahyang duha itu salat sunat awabin. Innahu kana awwaba. Awab ini berarti awab, banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak ada kuliah antara maghrib isyak tu, kita duduk i'tikaf di masjid, sembahyang sunat mutlak ke, sembahyang sunat hajat ke, apa-apa sembahyang sunat boleh dikerjakan. Menurut Ibnu Hazm, pakar fiqh dan juga hadis dari Andalus, Spain itu tuan-tuan, beliau berkata hadis ini berisi informasi bahawa arasy itu adalah makhluk yang tertinggi, terbesar dan paling akhir Allah SWT ciptakan. Itulah makna Allah beristiwa di atasnya, iaitu Allah menyempurnakan semua penciptaan dengan menjadikan arasy yang tiada lagi benda ataupun ruang selepas penciptaan arasy. Kita perkara-perkara bersifat gaib ini kita tidak faham tuan-tuan. Madailah untuk kita nakalkan apa yang disebut oleh para ulama yang telah mengkaji hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, sehingga mereka membuat rumusan seperti itu. Kalau kita lihat, pendapat ini sangat berasas. Beberapa hadis memberikan isyarat bahawa arasy ini merupakan makhluk yang tertinggi. Misalnya hadis dalam Wa'il bin Hujur tentang seseorang yang memuji Allah dalam salatnya dengan pujian yang sangat indah.
Lalu Nabi SAW telah pun bersabda, laqad ibtadaraha isna asyara malakan fama nahnaha syai'un dunal arash. Kalimah yang diungkapkan oleh sahabat itu tadi, yang Nabi dengar itu, dikejar oleh 12 orang malaikat dan tidak ada yang menghentikannya melainkan arash Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimah itu terus naik ke atas dan tidak berhenti kecuali di tempat yang paling tinggi, iaitu arash Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana keikhlasan si pembaca yang berdoa dengan doa tersebut. Itu juga kalau kita membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi dahulu, mereka baca Al-Quran, malaikat turun untuk mengiringi bacaan itu, mendengar bacaan itu. Seseorang daripada mereka, sama ada Usaid bin Khudair ataupun Al-Bara bin Azib, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka kuda yang ada dekat dengan rumahnya meronta-ronta, sehingga dia pun rasa bimbang. Kalau kuda itu terlalu kuat rontaannya, takut tali menambatnya itu menarik dinding, roboh, takut kena pada anaknya yang berdekatan bilik dekat kawasan itu. Maka sahabat ni, sama ada Bara ataupun Usaid, keluar mendengar apa pasal kuda ni, adakah diserang oleh serigala ke, atau ada orang jahat ke, atau benda-benda menakutkannya. Dia keluar tengok tak ada apa-apa, masuk sambung balik baca. Kejap lagi dengar lagi kudanya meronta-ronta seolah ada benda menakutkan, keluar lagi tengok tak ada apa, sehingga 3 kali bola diperasan. Rupanya kuda itu takut melihat kepulan asap kat langit, nampak banyak sekali. Amat ajaib pemandangan itu. Bila ditanya kepada Nabi SAW, kemudiannya Rasulullah telah menjelaskan, bacaan kau itu menjemput malaikat-malaikat hadir untuk mendengarnya. Kata Al-Imam An-Nawawi mengulas hadis ini dalam Syarah Muslim, bahawa kebarangkalian yang sama boleh berlaku kepada seseorang beriman andai dia membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan. Suara itu sampai ke langit, menjemput malaikat-malaikat turun. Kalau engkau terus membacanya, wahai Usaid ataupun Bara, keikhlasanmu itu akan menyebabkan malaikat dilihat oleh orang di Madinah nanti. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, begitu sekali kesungguhan, keikhlasan meletakkan seorang lebih tinggi daripada tempat sebelumnya. Ada kisah yang disebut oleh Imam Ghazali ketika Nabi melantik muazzin di Madinah, sama ada Abdullah bin Ummi Maktum yang azan subuh yang pertama itu 1 jam sebelum masuk waktunya, yang kedua azan yang sebenar dikumandangkan oleh Bilal Al-Habsyi, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka tampillah seorang munafik yang berkata kepada Rasulullah bahawa suara hamba Allah ini tidak enak didengar. Bagilah kepada aku azan, suara aku lebih sedap, bagi aku azan. Maka Nabi pun bersikap adil, bagilah kepadanya azan. Azan pada itu seluruh penduduk Madinah terpaku mendengar azannya. Lunaknya suara, enaknya, merdunya, siapa punya gerangan ini, tak pernah kami dengar. Tapi menjelang waktu selepas itu, datang Jibril bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad SAW, mana dia? Tak ada azan pun pagi ni. Nabi menjawab, ada azan. Dia menjawab, tak ada azan pada pagi ni. Barulah Nabi mengetahui bahawa azan yang lunak, yang enak, yang hebat itu, merdu suaranya tak sampai ke langit, kerana tidak ada ikhlas padanya. Sedangkan sahabat yang sifatkan suaranya tidak enak itu, tidak lunak itu, tidak merdu itu, itulah yang telah disampaikan dengan penuh keikhlasan kepadanya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi apabila sahabat ini mengamalkan doa itu walaupun Rasulullah tidak mengajarnya, maka Nabi telah menyatakan bahawa suara itu dikejar oleh para malaikat sampai ke arash. Kesungguhannya dalam mengungkapkan doa tersebut. Jadi apabila syurga Firdaus berada tepat di bawah arash, maka ia menempati tahap kedua dalam ketinggian. Posisi setinggi itu tentunya hanya untuk hamba-hamba pilihan yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Jadi hamba-hamba pilihan yang bakal menempati Firdaus ini adalah para Nabi dan Rasul dan para siddiqin yang benar-benar mengikuti para Nabi dan Rasul itu. Mereka akan ditempatkan dalam bilik-bilik eksklusif yang dipanggil sebagai ghuraf di atas syurga yang sangat tinggi. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW sabda, inna ahlal jannati yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib
litafadul ma bainahum. Maksudnya sungguhnya ahli syurga itu melihat ahli bilik di atas mereka sebagaimana melihat sinaran bintang di ufuk timur, kerana jauhnya kedudukan tersebut. Maka orang yang berada di bawah syurga Firdaus akan melihat orang berada dalam bilik-bilik yang indah daripada Firdaus al-A'la itu, seumpama pada hari ini kita melihat bintang-bintang yang bergemerlapan di langit. Sayup-sayup kita nampak. Berapa besar bintang ini hanya Allah yang tahu. Jaraknya begitu besar sekali, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita yakin dengan apa yang disebut dalam hadis ini, keyakinan kita sebenarnya bertambah setiap hari dengan penemuan-penemuan ilmu yang baru. Ilmu astronomi sebagai contohnya telah pun membuktikan bahawa setiap hari ada penemuan galaksi-galaksi yang baru, tuan-tuan, tiap-tiap hari. Bahawa matahari yang kita sifatkan besar ini rupanya berkecil dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang lain, bima sakti yang lain, sehingga ada bintang yang disifatkan saiznya 10 kali lebih besar daripada matahari. Itu biasa. 100 kali, 100 juta kali lebih besar daripada matahari, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya bagaimana luasnya ciptaan Allah SWT ni, tuan-tuan, tak boleh nak dipikirkan. Itu belum lagi bincangkan tentang the black hole, lubang hitam. Matahari ataupun bintang yang rosak umurnya jutaan tahun akan rosak masuk ke situ. Apa yang terjadi kat situ semuanya tidak tahu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang daripada kita memiliki rumah dekat dunia ini, pasti kita berusaha untuk memperbaikinya. Ada saja benda yang tak kena. Rumah buatlah besar macam mana sekalipun, tentu ada yang tak berkenan di hati. Belilah berapa harganya sekalipun, di tempat yang paling eksklusif mana sekalipun, tentu ada part-part yang kita tak suka. Kenapa macam ni dibuat ni? Padahal nak buat itu dengan arkiteknya, dengan engineernya, dengan konsultannya, bukan sebarang-sebarang, tuan-tuan. Orang yang belajar itu buat bagaimana susunannya, tapi pasti tidak akan menemui kehendak kita sepenuhnya. Itulah sifat keduniaan. Tetapi yang disifatkan di akhirat itu disuruh kita untuk baca setiap hari Jumaat, bahawa penempatan di akhir itu la yabghuna anha hiwala. Orang yang masuk syurga ini setiap hari dia melihat kekaguman rumah yang Allah ciptakan, tak terfikir sedikit pun dalam hatinya nak pindah daripada rumah itu. Ini sekelumit daripada ayat yang disuruh kita untuk baca dan faham setiap hari Jumaat tentang nikmat syurga yang Allah ceritakan kepada kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah itu tempat para nabi yang tidak dicapai oleh orang lain? Jawapan Nabi SAW, bala walladhi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Bahkan demi jiwaku berada di tangannya, syurga Firdaus itu juga akan menempatkan orang-orang yang beriman dan membenarkan para rasul. Macam siapa, tuan-tuan? Macam Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Osman, Ali dan sahabat-sahabat Nabi keseluruhannya. Mereka merupakan orang yang paling membenarkan para Nabi dan juga Rasul. Menurut Al-Hafiz Ibn Rajab, seorang pakar hadis, makna beriman dan membenarkan Rasul-Rasul itu adalah benar-benar mengikuti sunnah Nabi dalam ucapan, perbuatan dan keadaan hati. Mereka itu disebut sebagai siddiqun. Mereka yang akan menempati posisi tertinggi di syurga nanti setelah para Nabi. Selain itu, tempat itu juga akan diisi oleh para syuhada yang telah mengorbankan jiwa dalam bela agama daripada ancaman musuh-musuhnya. Hadis Ibu Harisah di atas menjadi satu bukti daripada dalilnya. Tadi kita baca awal-awal tadi kisah tentang sahabat yang namanya Harithah yang telah terkorban dalam perang Badar, dan ibunya datang bertemu Rasulullah, bertanya, apakah keadaan anak? Jadi menunjukkan kepada kita, hum darajatun indallah, manusia ni punya kedudukan beza-beza di sisi Allah. Paling tinggi para Nabi Rasul, kedua orang yang membenarkan para Nabi dan juga Rasul. Di kalangan umat Nabi Muhammad, di kalangan umat Nabi Isa, Nabi Musa yang dulu memperjuangkan Nabi-Nabi yang anggun ini, mereka akan berada di tingkat yang paling tinggi. Dan syurga itu juga akan menempatkan, bahagian itu juga akan menempatkan para syuhada yang telah pun berjuang untuk menegakkan kalimat Allah SWT tanpa apa-apa habuan yang diburu oleh mereka. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, luasnya syurga seperti yang telah kita pelajari, kita lihat dari aspek astronomi tadi, bagaimana besarnya, hebatnya ciptaan Allah ni tak terfikir dalam fikiran kita. Begitu luasnya dunia yang Allah jadikan.
Ternyata dalam Firdaus Al-A'la itu sendiri penghuninya berada dalam derajat yang bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi namanya Al-Wasilah, yang hanya khusus untuk seorang sahaja daripada kalangan hamba-hamba Allah. Di akhir hadis yang mengajarkan doa lepas azan, Nabi telah pun bersabda, "Thumma asalullah liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Iaitu Nabi telah menyatakan, mintalah al-wasilah untukku, sungguhnya ia benar-benar tempat yang paling tinggi dalam syurga, diperuntukkan oleh Allah untuk seorang sahaja daripada hamba-Nya. Aku berharap itulah kedudukanku. Siapa yang minta wasilah untukku, maka dia akan mendapat syafaatku di akhirat. Harapan Rasulullah SAW nanti akan menjadi kenyataan pada hari kiamat. Baginda akan menduduki tempat yang paling tinggi namanya Al-Wasilah di syurga Firdaus, dan menjadi makhluk Allah yang paling tinggi darjatnya, mutlak kedudukannya di dunia dan juga akhirat. Seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami satu hari melayani Rasulullah dengan penuh khidmat. Beliau mengambil air untuk Rasulullah setiap kali Rasulullah nak wuduk, bahkan memenuhi segala hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW berada di setempat, selipar berada di tempat lain, dia yang mengambilnya. Kalau Rasulullah SAW nak menaiki unta sebagai contohnya, dia yang bawa unta itu datang kepada Rasulullah. Hebat sekali khidmat sahabat yang namanya Rabi'ah ini. Bukan nama perempuan lagi tuan-tuan ya, dia lelaki, Rabi'ah. Maka untuk membalas kebaikan itu, Rasulullah pun bersabda kepadanya, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku." Rabi'ah menjawab, "Saya minta supaya dapat bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti, dapat menemani Rasulullah masuk syurga di akhirat nanti." Maka Nabi bertanya lagi, "Ada permintaan lain tak?" Jawapan Rabi'ah itu saja, "Wahai Rasulullah." Rasulullah pun bersabda kepadanya, "Fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud." Wahai Rabi'ah, aku boleh tolong engkau mendapat kedudukan yang kau minta itu dengan syarat engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah SWT. Sujud yang dimaksudkan bukan sujud tanpa sebab tuan-tuan. Sujud yang dimaksudkan adalah memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat. Kerana sembahyang fardu itu merupakan asas tanggungjawab, kewajipan. Itu tak ada persoalan padanya. Tapi yang membezakan kita daripada yang lain adalah kerana sembahyang-sembahyang sunat yang kita kerjakan. Terutamanya bila umur kita dah menjangkau lebih 40-an tuan-tuan. Ambillah pengajaran kepada orang itu meninggal dunia, sahabat, alumni sekolah kita pergi, seorang doktor pakar meninggal dunia, orang kaya pun meninggal, orang miskin pun meninggal, raja pun meninggal, rakyat pun meninggal. Tak ada siapa yang kekal tuan-tuan. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati wahai Muhammad, dan semua mereka akan mati. Maka buatlah persiapan antaranya dengan sembahyang-sembahyang sunat. Kenapa pada umur 40 ke atas kita kena mula perhebatkan, pertingkatkan, kurangkan perkara-perkara lara dalam hidup. Dan Allah pun kirim pada kita banyak petanda-petanda signal. Kalau tengok usia kita 10 tahun lalu dalam gambar, kita pun heran, kenapa handsome sangat 10 tahun lalu. Hari ni lain macam ni, nampaknya kedut-kedut kat muka, uban dan sebagainya, rambut pun dah jarang. Itu menandakan kepada kita bahawa dunia ini fana tuan-tuan, dunia ini tak ada nilai. Maka janganlah dikejar sangat, ambillah sekadar keperluan, jangan berlebihan. Letak satu line dalam hidup kita, apa yang patut aku buat ni. Sembahyang-sembahyang ini patut kita beri penekanan tuan-tuan. Para ulama tasawuf tekankan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau tertinggal pun qada balik semula. Seperti kelakuan para sahabat, sebagai contohnya seorang daripada mereka yang dilihat lepas sembahyang subuh dia sembahyang sunat 2 rakaat. Benda itu menimbulkan keheranan pada yang lain-lain. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah kata lepas sembahyang subuh tak ada sembahyang sunat lagi. Ni fulan ni lepas sembahyang subuh dia sembahyang sunat. Dia sembahyang 2 rakaat. Apa tu? Nabi pun panggil ni. Fulan, aku diberitahu engkau ni sembahyang lepas subuh. Apa sembahyang kau buat ni? Jawapannya, Rasulullah, saya terlambat. Datang orang dah sembahyang subuh. Ya, para sahabat ni macam-macam juga keadaannya. Maka Nabi telah mengatakan, Nabi mendiamkan diri, menunjukkan bahawa sembahyang sunat sebelum subuh itu diqada dan diikrarkan, dibenarkan oleh Islam. Kalau benda itu kesalahan, Nabi akan tegur. Ni sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat, buat tuan-tuan. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum zuhur, buat. 2 rakaat lepas zuhur, buat.
2 rakaat lepas maghrib buat, 2 rakaat lepas isyak buat. Ini 10 dipanggil salat sunat muakkad, qabliyah ba'diyah muakkad. 10 nanti pukul 10 pagi, 11 pagi, agak-agak kalau matahari mula naik dan start panas, itu waktu paling baik untuk kita lakukan sembahyang sunat duha. 12 tambah 2 rakaat sebelum asar, walaupun dia ghairu muakkad tapi Nabi kerap melakukannya, qabliyah asar. Dah jadi berapa? 14. 2 rakaat sebelum maghrib dah jadi 16. Kenapa tuan-tuan? Para sahabat berkata, kalau kami terlambat datang sembahyang maghrib, kami menyangka kalau sembahyang maghrib dah selesai, kerana semua orang tengah sembahyang, rupanya mereka sembahyang qabliyah, menunjukkan Nabi pun sembahyang sunat qabliyah maghrib sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum tidur lazimkan diri untuk sembahyang sunat witir walaupun 1 rakaat. Dah jadi 17 rakaat. Ya, Nabi pesan pada ramai para sahabat, antaranya Abu Hurairah, antaranya Abu Zar, ausani khalili bi salasin, kekasihku pesan padaku untuk melakukan 3 perkara, jangan diabaikan. 2 rakaat duha, 2 rakaat, yang pertama 2 rakaat duha, yang kedua puasa 3 hari dalam sebulan, yang ketiga sembahyang sunat witir sebelum tidur. Ini pesan Nabi, mesti buat tuan-tuan, terutamanya umur kita menjangkau lebih 40 tahun. Jangan 40 tahun ke atas masih sibuk lagi nak pergi tengok movie, masih sibuk lagi nak berkaraoke, masih sibuk lagi nak buat perkara-perkara melalaikan. Pakaian pun tidak menunjukkan kepada kita persediaan ke arah itu, sedangkan keliling kita ramai orang yang telah pergi. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Gitu Jadi inilah di antara perkara yang ditekankan kalau kita perhatikan surah Al-Ahqaf, wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Kerana Allah menekankan bila umur 40 tahun orang beriman ni, dia akan tercuit dalam hatinya, mendesak dalam dirinya kesungguhannya untuk menambah amal salihnya itu kerana persiapannya untuk ke akhirat. Kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, lepas umur 40 tahun terus dia stop segala pekerjaannya dalam dunia dan mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anak sekalian, ayah dah sediakan apa yang patut untuk kamu, cukuplah kamu, amallah kamu dalam hidup ini qanaah, bersederhana, tak payah duduk lumba-lumba dengan orang kerana kamu tidak akan puas dengan apa yang ada. Ayah dah cukup, ayah dah sampai ke tahap macam ni, 40 tahun, waktu untuk ayah prepare kembali kepada Allah SWT. Jangan duk kisah sangatlah tuan-tuan, dan kita ni pun kadang-kadang bercakap benda-benda tak penting. Banyaknya uban kat kepala, dah botak kepala pasal besar sangat badan. Apa pasal cakap benda-benda macam ni tuan-tuan? Kesian kat orang tu. Orang tu pilih ke untuk penampilannya jadi macam tu? Ni teguran. Ini menambahkan iman yang sakit tuan-tuan. Bercakap benda-benda seperti ni, menyakiti orang begini, nama iman itu sakit sebenarnya. Kalau iman itu sihat, dia tak akan cakap dengan perkara-perkara yang baik-baik. Setelah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu arda, ini merupakan khalifah yang dinobatkan seorang daripada khulafa ur-rasyidin walaupun datangnya lepas wafat Rasulullah SAW. Dia bukan sahabat, dia hanya tabi'i, tetapi dia punya kedudukan yang sangat tinggi, dimasukkan dalam bijangan dari sudut akidahnya, khilafahnya, dimasuk khulafa ur-rasyidin walaupun dia datang berapa puluh tahun lepas Nabi SAW. Beliau segak orangnya, smart, tegap, tinggi, putih kulitnya, hitam rambutnya, handsome. Dia bangsa Quraisy tuan-tuan, Arab Quraisy. Kalau dia pergi tawaf dekat Kaabah tu, orang melihat badannya tegap, berisi. Itu waktu dia menjadi gubernur di Madinah. Tak beberapa tahun kemudian, bila abang iparnya wafat, Sulaiman bin Abdul Malik, dia telah memecah tradisi, iaitu melantik seorang yang bukan daripada keluarga, bukan daripada adik-beradik untuk menjadi khalifah atas nasihat Raja' bin Haywah. Maka lantiknya adik ipar dia. Adik ipar tu sepupu, tapi dalam pemerintahan bersifat monarki, satu benda yang pelik lah, melainkan tak ada pilihan. Dia ada adik-adik, ada anak, tapi nanti sepupu dia tuan-tuan. Sepupu tu adalah adik ipar dia. Orang Arab memang mereka berkahwin rapat. Maka Umar bin Abdul Aziz pun naiklah menjadi khalifah dalam keadaan dia tidak memilih, dia tidak minta, tapi dipinta oleh rakyat untuk dia jadi khalifah. Dia lah orang yang terbaik pada masa itu. Maka bertukarlah dia tuan-tuan dalam 2 tahun. Ketika dia tawaf, sekali nampak badannya tegap, kali ini dia tawaf selepas dia jadi khalifah, tak sampai 2 tahun, kelihatan tulang-tulangnya nampak, tulang rusuknya nampak tuan-tuan, ketika dia beritibak, iaitu membukakan bahu kanannya
dalam pusingan tawaf yang awal yang diikuti dengan sa'i selepas itu. Maka orang yang merhatikan masa pelik, sianya khalifah kita dulu masa dia gubernur di Madinah tegap, badannya handsome, dia segak dia. Sekarang rambutnya dah gugur semua, uban di kepalanya, tulang rusuknya nampak. Maka seseorang daripada yang dekat, yang berani dan dekat dengannya berkata, Khalifah Amirul Mukminin, kenapa Khalifah berkeadaan macam ni? Tak segak langsung rambutnya, keadaannya, kulitnya, kurusnya. Maka Khalifah ini menjawab, wahai sahabat, apa yang kau peduli sangat penampilan aku? Kalau aku masuk kubur besok lagi, kau takut kalau kau jumpa kan? Ini penampilan tak penting. Yang duk sibuk-sibuk sangat buat apa? Asal nampak kemas sudahlah. Tak payahlah over sangat. Memang kedut-kedut kat muka tu Allah hadiahkan, sudahlah. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerana itu fasa dalam kehidupan yang untuk kita ingat kita akan kembali kepada Tuhan. Usah duk risau sangat. Baik. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita betapa bersungguhnya para sahabat ini dalam pesan-pesan yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk mengendoskan kedudukanmu di sisi Allah dengan banyakkan sujud. Jadi penjelasan para ulama macam Imam Nawawi di sini adalah banyakkan sembahyang-sembahyang sunat. Telah disebutkan tadi, kalau boleh jangan abaikan 17 rakaat ini tadi. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak, 2 duha, 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isyak. Buatlah lebih-lebih, paling minimum pun 17, kerana 17 ini untuk menampung 17 fardu yang ada kekurangan padanya. Dan maklumlah kita dalam sembahyang kadang-kadang lalai dan teringat macam-macam urusan dunia. Itu sebab lepas sembahyang kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah itu minta diampunkan dosa. Mengapa pula diampunkan dosa? Kan baru lepas sembahyang. Jawapan Imam Nawawi, kerana ada ruang-ruang yang kau lalai dalam sembahyang menyebabkan kau kena minta ampun pada Allah. Sepatutnya fokus dalam sembahyang kau lalai. Itu tujuan yang kau beristighfar lepas sembahyang. Senali kalau Allah wajah pernah melihat seorang istighfar lepas sembahyang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Senali panggil dia, fulan, mesti fulan. Istighfaruka ba'da salati bihajatin ila istighfar. Istighfar kau lepas solat tadi memerlukan kepada istighfar yang baru. Orang pun terkejut, kenapa wahai Amirul Mukminin, apa hal pula? Jawapan senali, sepatutnya istighfar kau lakukan lepas sembahyang itu penuh ketertibannya, kesungguhannya, kesopanannya. Ini kau istighfar macam kau kelang kabut, apa benda yang kau kejar? Kau istighfar itu menandakan ada kekurangan dalam salat, dan pasti ada. Tiba-tiba istighfar yang kau ungkapkan lepas salat itu pun dibayangi kelalaian, kealpaan. Maka kau ucapkan istighfar itu tak ada guna fulan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah. Ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ibadah ni kalau kita buat, disebut dalam Tanbihul Ghafilin, kalau dia buat di akhirat besok akan dicampakkan di muka pelakunya, walaupun zahirnya kelihatan macam amal salih. Nombor 1, sembahyang yang tak ada khusyuk padanya. Nombor 2, zikir yang tidak dihayati maknanya. 3, doa yang dikerjakan dengan tergesa-gesa. Besok di akhirat akan dijelmakan menjadi kain dibaling ke muka yang mengucapkannya. Tak ada faedah kau buat ni. Kau buat ni seolah macam kau terpaksa. Kau buat ni macam kau paksa-paksa aku, ataupun kau rasa keterpaksaan. Maka akan diambil ibadah itu dicampakkan ke mukanya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semakin banyak rakaat sunat yang kita lakukan, semakin besar kesempatan kita untuk menempati syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah SAW. Kata para ulama, hadis ini bukan khusus untuk Rabi'ah sahaja. Andai seseorang kita melakukan sembahyang sunat ini ditambah setiap hari, maka begitulah kedudukan potensinya untuk kita pun turut masuk syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Ada kalangan orang-orang saleh yang mengamalkan perkara ini bercerita, ya, ramailah mereka ni. Antaranya almarhum Datuk Dr. Harundin bercerita kepada kami, anak-anak murid ni, bahawa dalam keadaan tentera Islam pada zaman Nabi itu sedang berhimpun, berkumpul, dimesyuaratkan bersama dengan Nabi, diterangkan Nabi satu strategi, maka beliau pun hadir bersama-sama, datang daripada jauh, duduk jauh, penuh sahabat Nabi. Menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang saleh ini mendapat hiburan daripada Allah. Pembuktian kepada hadis itu akan berlaku. Sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah ini, banyak sembahyang sunat akan menemani Rasulullah masuk syurga. Kita juga punya potensi itu, cuma mungkin kita jauh lah, tak dekat lah macam mereka ni.
Kerana banyak orang salih bermimpi melihat Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah angkat tangan, dia duduk jauh belakang sana. Yang lain semua sahabat-sahabat besar, semua sahabat tengok siapa yang Rasulullah angkat tangan tu, tak mampu nak ke depan. Lepas tu terkejut, Allahu Akbar, terkejut. Kalau tak terkejut, tentulah Rasulullah panggil ke depan kan. Maka orang-orang kemudian pun punya potensi, punya kemampuan untuk sampai ke tahap seperti itu dengan syarat dia ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam amalan yang dilakukan. Kalau orang boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Sebab dunia kita selalu berkata begitu kan, kenapa dia boleh buat? Apa masalah aku? Anak itu belajar kat universiti, dapat 4 flat, kenapa dia dapat? Aku tak dapat, aku kena dapat juga. Sungguh-sungguh dia belajar dan mencapai dia perkara itu. Begitu juga dalam kekurniaan, kenapa syarikat dia boleh listed, aku belum lagi, aku kena usahalah untuk dapat ke situ. Kenapa dalam akhirat kita tak buat? Soalannya, bila kita nak buat? Dan Allah sudah mengirim kepada kita petunjuk, petanda, signal yang kita akan kembali kepadanya berupa tanda-tanda fizikal yang dinyatakan tadi. Baik, syurga Firdaus ini juga terbuka kepada orang menjaga akhlaknya dalam pergaulan. Kerana Nabi telah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan, wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana mazihan, wa bi baitin fi alal jannati liman hasana khuluqah. Aku menjamin sebuah rumah dalam syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar, dan sebuah rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam gurauan. Dan aku juga menjamin kedudukan seorang dalam syurga bagi orang yang berakhlak mulia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, sebuah buku saya baca tentang akhlak kita terhadap sebagai contohnya kepada isteri. Saya baca sebuah buku daripada Mekah. Kita dengan isteri kita ni tuan-tuan, masa tidak lama, mungkin pada hari ini kita bergaduh dengan dia, dan dia pun menyebut perkataan-perkataan yang kita tak suka, atau sebaliknya. Kata para ulama, memang begitu keadaan orang perempuan. Saya minta maaf perempuan yang sebut, kerana Allah mengatakan demikian, innaka yakuna azim. Orang perempuan ni memang dilahirkan untuk dia bercakap, dia mengekspreskan, dia takkan cakap pada orang, dia cakap pada kita. Kita pun orang lelaki ni bukan kuat sangat tuan-tuan, nampak je tubuh fizikal kuat, tapi sebenarnya tidak kuat mana pun. Nampak saja kuat, tapi hakikatnya belum tentu kuat. Betul tuan-tuan? Maka nasihat para ulama, kalau isteri cakap apa-apa kita kata pada dia, betul, semua orang cakap betul, saya memang salah, saya bertaubat kepada Allah. Dan ini juga termasuk dalam hadis, kerana akan tiba satu waktu sama ada kita pergi dulu atau dia pergi dulu. Bila isteri kita pergi dulu, kita tak dengar dia punya literan tuan-tuan. Kan kita tengok kan, tengok ayah kita sebagai contoh, mak kita dah tak ada, tak menentu hidup dia tuan-tuan, ataupun pak mentua kita, lelaki usia senja, duduk seorang diri, termanggu-manggu seorang diri, anak-anak pun tak tahu bagaimana nak penuhi kehendak dia, permintaan dia, bercakap mungkin seorang-seorang, sembahyangnya mungkin dah tak ada ketertiban, ataupun sebaliknya, iaitu kita tengok ibu tua yang duduk berseorang diri dan tak ada siapa pun boleh memenuhi kehendak dia macam suami dia dulu. Nampak tak tuan-tuan? Maka bersabarlah di atas kekurangan orang perempuan kita. Kalau dia cakap apa-apa, kita tak boleh nak lawan, angkat semayang, duduk jauh-jauh tuan-tuan. Jangan angkat telefon, kerana kalau angkat telefon kita akan bercakap benda merapu, nak buat apa tuan-tuan? Ini memang kelemahan mana-mana lelaki. Bahkan diceritakan oleh Imam Al-Bujairami dalam kitab fiqhnya, walaupun perkara ni ada penilaian pada ulama hadis,
Seorang datang berjumpa dengan Sayyidina Umar untuk mendapat nasihat tentang isterinya. Dahulu sebelum kahwin lain keadaannya, lepas kahwin lain keadaannya. Dulu sebelum kahwin kemain lagi badan dia, lepas kahwin macam belon, dipampam dia. Laki itu nak berkata, nak menyampaikan kepada Sayyidina Umar begitu. Dulu sebelum kahwin jaga penampilannya, lepas kahwin apa pun tak ada. Dulu sebelum kahwin semua wangi, lepas masa mula kahwin, lepas kahwin lama begini keadaannya. Banyak aduan dia nak sampai kepada Umar kerana dia tahu Umar pengasih, penyayang pada rakyatnya. Apa jawapan Sayyidina Umar? Dia pergi rumah Sayyidina Umar pagi-pagi macam ni tuan-tuan, kerana Sayyidina Umar Khattab akan peruntukkan satu tempat di hadapan rumahnya untuk mendengar apa-apa rintihan rakyat untuk dia dengar dan juga dia bagi nasihat. Tiba-tiba bila dia sampai rumah itu, ditunggu dia yang pertama sampai waktu-waktu macam ni dah tuan-tuan, awal duha macam ni, tunggu Sayyidina Umar keluar. Tiba-tiba dia dengar Sayyidina Umar yang ditempik oleh isterinya tuan-tuan. Dan isteri yang menempik Sayyidina Umar itu bukan sebarang isteri, itu keturunan Rasulullah, itu cucu Rasulullah, namanya Ummu Kulthum, anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Adalah perkara yang diceritakan tentang perkahwinan itu. Sayyidina Umar berusia 55 tahun, gadis itu berusia 9 tahun. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu meminang Fatimah dahulu, tapi Rasulullah SAW bagi kahwinkan Fatimah dengan Ali. Maka Sayyidina Umar berkata, aku berkahwin dengan keturunan Sayyidina Ali ni bukan dengan sebab cantiknya dia, tapi kerana aku nak ada hubungan aku dengan keluarga Rasulullah di akhirat besok, manfaat hubungan ini. Ummu Kulthum itu akhirnya lepas wafatnya Sayyidina Umar, dia berkahwin yang baru. Sebab isi-isi sahabat bukannya isi-isi Nabi, dia panggil Ummul Mukminin. Yang menempik Sayyidina Umar itu adalah Ummu Kulthum. Lalu sahabat yang berada kat luar rumah itu pun terkejut, Allahu Akbar, aku sangkakan bini aku macam ni, aku bini Sayyidina Umar macam ni juga. Dia dengar orang tuan-tuan. Maka dia pun pulang ke rumahnya. Sayyidina Umar nampak, Fulan, apa pasal kau pulang Fulan? Mari sini, apa pasal kau datang, kau tak jumpa aku, kau dah balik? Duduk sini apa hal? Dia pun kata, Sayyidina Umar, saya nak tanya soalan berkaitan hubungan suami isteri. Saya selalu kena marah dengan bini saya. Semua saya buat semua tak betul. Tak apa yang betul saya pun tak tahu. Maka Sayyidina Umar berkata kepadanya, apa kau nak tanya dengan aku? Saya nak tanya, tiba-tiba saya tengok Sayyidina Umar pun kena marah macam saya. Maka jawapan Sayyidina Umar, wahai sahabat, dengar baik-baik aku cakap. Isteri ni Allah jadikan untuk kita. Dia basuh baju kita, dia basuh. Hari ni gosok baju kita. Kadang-kadang kita pun tak perasan baju dah siap gosok tuan-tuan. Persiapannya, makannya, pastikan kita makan. Kebaikan-kebaikannya. Maklumlah, ada benda dia tak puas hati, dengan siapa dia nak cerita? Dengan kau lah dia cerita. Akan tiba hari nanti, dia sudah tiada, kau tak dengar lagi letirannya. Ataupun kau pergi dulu, dia sudah tidak ada tempat untuk berletih lagi. Maka sabarlah wahai Fulan. Dia melahirkan untuk engkau anak-anak engkau, kau percayakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kata Ibnu Abbas, bergaul kerana mereka lahirkan anak untuk kamu. Maka begitu tuan-tuan. Hadis ini menjangkau bukan perdebatan dengan orang lain, dengan rumah pun sama. Rupa-rupanya. Walaupun kita betul cakap, ya betul awak cakap tu, saya terima, saya bertawab pada Allah. Tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Macam tu. Orang ini dijanji oleh Rasulullah SAW untuk dapat syurga Firdaus al-A'la. Senang tak tuan-tuan? Senang. Tapi yang menghalang kita, ego kita, rasa takabur kita, rasa sombong kita, rasa aku lebih baik daripada orang lain. Kau siapa? Apa kau tahu? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi hadis ini kita amal sesama. Baik. Jadi akhlak yang mulia juga dilihat dalam berbagai bentuk. Salah satu daripadanya dengan bantu orang yang berada dalam kesusahan, terutamanya anak yatim dan tempat orang yang hilang tempat pergantungan. Ya, macam masjid tuan-tuan ni ada persatuan-persatuan yang diadakan, wang yang disalurkan untuk dibantu mereka yang susah. Alhamdulillah, teruskan tuan-tuan. Kita tak mampu nak buat kerja ni, ada urusan yang berjalankan. Dalam hadis Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Nabi menunjukkan kepada para sahabat, aku dengan penjaga anak yatim macam ni duduknya di akhirat nanti. Maknanya kalau Nabi masuk syurga Firdaus, orang yang jaga anak yatim pun akan masuk syurga Firdaus. Nabi tunjuk begini rapatnya, dekatnya, jadi tengah dengan jadi petunjuk. Nabi menyatakan demikian SAW. Menangguh anak yatim bukan sekadar menjamin makan minumnya, tapi meliputi mendidik, memberi bimbingan yang akan bawanya kepada kebaikan dunia dan juga akhirat. Kerana tugas itu
mirip dengan tugas seorang Nabi. Itu sebabnya dia akan dijadikan ganjaran menjadi jiran Nabi di akhirat. Jadi semua ayat dan juga hadis yang telah pun menyebut tentang syurga bukanlah khayalan. Dia adalah satu kenyataan. Justru untuk mencapainya juga bukan dengan berkhayal, tapi buatlah tindakan. Jadi keimanan kita tentang syurga hendaklah menjadi motivasi mendorong kita untuk lebih bergiat beramal, melakukan semua perbuatan yang dapat membawa kita kepadanya, juga mendorong kita meninggalkan semua amalan yang akan menyimpangkan kita daripadanya. Imam Hasan Basri berkata, iman bukan sekadar khayalan dan bukan kata-kata yang manis sahaja, tetapi iman adalah satu yang menetap dalam hati, ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, dan mesti ada plan of actionnya, tindakan susulannya. Demikianlah riwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa rdina wa rda 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.